Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universitas Borneo Tarakan UBT memeterai memorandum perjanjian MOA bagi memperkukuh penyelidikan bersama di kawasan persempadanan Malaysia-Indonesia. Kerjasama itu memfokuskan kepada penggubalan dasar perdagangan dan pembangunan ekonomi mampan di rantau Borneo. Melalui perjanjian ini, kedua-dua universiti bersetuju mewujudkan geran padanan berjumlah RM20,000 sebagai dana awal pembiayaan kajian. Dasar-dasar yang jelas dari segi kedua belah pihak, kerajaan Indonesia dan Malaysia, dapat merumuskan satu polisi perdagangan untuk mengelakkan aktiviti-aktiviti yang tidak mengikut peraturan. Selain aspek ekonomi, fokus kajian turut merangkumi sektor akuakultur, perikanan, sains marin dan ekonomi biru. Ada bidang pendidikan, baik itu pendidikan, kemudian juga dalam bidang penelitian, riset-riset, tentunya riset-riset yang tadi disampaikan oleh rektor tadi, ada beberapa bidang blue ekonomi, kemudian tourism dan juga ekonomi green dan lain yang terkait erat. Hubungan strategik yang memasuki tahun ke-12 ini juga akan diperkasa menerusi mobiliti pelajar serta pengajian peringkat tinggi bagi tenaga akademik UBT di UMS. Pekan Bukit Garam berpotensi diangkat menjadi sebuah pusat pelancongan. Kawasan kaya dengan sejarah, budaya dan keindahan semula jadi itu akan menjadi tarikan istimewa untuk pelancong sekiranya ia diusahakan menjadi hub eko-pelancongan. Pewujudan pusat pelancongan itu secara tidak langsung akan meningkatkan peluang perniagaan serta menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Menyedari potensi dan impaknya kepada penduduk, calon Barisan Nasional BN Muhammad Ismail Ayub berkata usaha mempromosi kawasan tersebut akan dilaksanakan. Tempat ini tempat yang bersejarah, penuh dengan sejarah dan mempunyai nilai-nilai yang tinggi untuk diangkat sebagai tempat pelancongan. Pertama sekali Sungai Kena Batangan itu memainkan peranan yang penting. Keduanya mengenai dengan Pekan Bukit Garam. Muhammad Ismail ditemui pemberita selepas menyantuni program turun padang di Kampung Muhibah Tengah, Kena Batangan. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Cawangan Sabah menyasarkan untuk mempertingkat kualiti program dakwah sepanjang tahun ini. Pengarahnya Muhammad Tabiin Sahri berkata pihaknya juga dalam proses melobi Yadim Pusat bagi melaksanakan program Samak Hadis ke Sabah. Program berkenaan dilihat berpotensi besar untuk memberi manfaat kepada komuniti Islam di Sabah. Beberapa program yang kita rasakan baik pada tahun lepas kita akan teruskan dan beberapa inisiatif baru yang kita telah muktamadkan. Antara fokus utama adalah kita akan membawa beberapa program besar yang dilaksanakan di peringkat kebangsaan pada tahun lepas. Contohnya Samak Hadis. Muhammad Tabiin ditemui pemberita di pejabatnya di Kota Kinabalu. Sepanjang tahun lalu, sebanyak 9 signature Yadim Sabah telah dilaksanakan. Antaranya Yadim Kolaboratif, Yadim Interaktif, Yadim Murabi dan Yadim Kader Dakwah. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Terusmadi di Suk yang mula beroperasi tahun ini membuka lembaran baharu kepada komuniti setempat. Para pelajar di kawasan pedalaman itu kini lebih mudah untuk menimba ilmu demi masa depan yang lebih cerah. Duli Simon ada laporannya. Sebelum wujudnya sekolah ini, anak-anak di zon Terusmadi perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pendidikan menengah. Ada yang menaiki bas, ada yang berjalan kaki melalui Denai dan Jalan Tanah Merah ke SMK Tulid dan SMK Suk atau ke daerah Keningau dengan jarak lebih 120 km. Kini mereka tidak perlu lagi menempuh perjalanan yang jauh, malah dapat belajar dalam suasana lebih selesa, mempunyai peluang pendidikan setara dengan rakan sebaya di bandar. Gembira, dapat kawan baru, sekolah baru, tidak jauh lagi saya pergi Tulid dan Pisuk. So, sekolah sama rumah saya dekat saja, sana kampung Mansir.
Lewat dari rumah saya pergi sekolah. Jalan kaki pun boleh. Kalau saya sekolah di sulit, naik kereta, naik bus, bapak mama pun susah. Saya sekolah bagus-bagus. Kasih bangga ibu bapak saya. Anak-anak kita juga mereka memang gembira apabila sudah sekolah yang berprestasi dan mereka terus senang hati untuk hadir ke sekolah. Lebih-lebih lagi sekolah ini berada di tengah-tengah perkampungan sekitar Zon Terus Madi ini. Sementara itu, Pengetua Sekolah Kaslan Yusa berharap fasiliti yang disediakan menjadi pemangkin kepada peningkatan kualiti pembelajaran sekaligus melahirkan generasi pelajar yang berdaya saing, berilmu dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat setempat pada masa hadapan. Dengan adanya sekolah ini dan dengan semangat ibu bapa apabila sekolah ini dibuka, kami sebagai warga pendidik pun merasakan itu sebagai satu dorongan kepada kami lah, sebagai satu suntikan semangat kepada kami untuk memastikan anak-anak di kawasan sini ini mendapat pendidikan yang secukupnya. SMK Terus Madi ini dibina dengan kos lebih 50 juta ringgit melalui peruntukan kerajaan pusat siap sepenuhnya tahun lalu. Pembukaannya dirasmikan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Raisin Saidin pada 12 Januari dan bakal menempatkan lebih 800 pelajar tingkatan 1 hingga 5. Di tengah rimba dan Gunung Terus Madi, pendidikan terus menyala sebagai cahaya harapan membuktikan bahawa sejauh mana pendalaman hak untuk menimba ilmu tetap menjadi keutamaan. Lulis Simon, RTM. Bantuan tunai sumbangan tunai Rahmah STR terus memberi impak positif kepada kehidupan harian rakyat, termasuk pengusaha inap desa di Kampung Kobuni Inanam. Pengusaha inap desa ditemui menyifatkan bantuan itu sebagai bukti keprihatinan kerajaan terhadap rakyat khususnya di kawasan luar bandar yang bergantung kepada ekonomi kecil dan aktiviti pelancongan komuniti. STR ini sangat membantu bagi kami, terutamanya dari segi pembelian cadar baru, peralatan dapur untuk pelancong yang datang menginap tuh. STR ini untuk kami memang banyak membantulah apa yang kami memerlukan untuk kami punya inap desa. Dia macam ada peralatan yang diperlukan, ngam STR keluar. Tepat masa. Boleh membantu juga lah. Saya sangat berterima kasih lah dan bantuan ini. Saya harap boleh diteruskan dan boleh ditambah baik lagi lah. Cukup membantu untuk yang yang macam kegunaan harian, untuk yang macam pendapatan rendah. Itu cukup sangat membantu. Cukup meringankan beban. Kajian pelaksanaan semula peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 mendapat reaksi positif orang ramai khususnya ibu bapa. Pelaksanaan PT3 dilihat sebagai penanda aras prestasi murid. Kalau kita wujudkan kembali itu, anak-anak kita akan berusaha mendapatkan sesuatu, iaitu mendapatkan kejayaan dalam peperiksaan itulah. So kalau dia tidak diwujudkan, anak-anak kita macam sambil lewa saja begitu. Dia tidak berusaha untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Usaha mengembalikan peperiksaan besar ini sebagai galakan motivasi kepada para pelajar dan juga murid-murid di mana ada sasaran mereka. Ya, mereka boleh tahu di mana kelemahan dan sebenarnya masih ada masa. Saya rasa sangat baiklah untuk menilai tahap pencapaian murid-murid dari sekolah rendah untuk masuk ke sekolah menengah. Dan begitu juga untuk PT3 daripada form 3 kepada form 4 kan. Jadi saya rasa langkah ini amat baik dan sesuai untuk diadakan semula. UPSR dimansuhkan pada tahun 2021 manakala PT3 pula pada 2022 sebelum kedua-duanya digantikan dengan pentaksiran berasaskan sekolah. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Nur Akila Arba'in. Salam Malaysia Madani.